Selamat sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kita dari Grup 1 Kumpulan 13 akan membincangkan proses upacara perkahwinan masyarakat India dan signifikannya. Perkahwinan dalam bahasa Hindi dipanggil Tirumana, bermaksudnya penyatuan atau ikatan suami melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Perkahwinan India juga terdapat 3 jenis perkahwinan iaitu Vyakitat Tirumaniam, Tamil Tirumaniam dan Diya Tirumaniam. Yang mana perkahwinan ini dijalankan adalah berlandaskan aspek sukum kaum. Adat berselawat dan mendapat keberkatan antaranya menyerahkan kelapa berlubang di bahagian atas, mencurah susu, memberi siri, mencium kaki ibu bapa, membasuh kaki ibu bapa, memberi hadiah kepada roti kepada bapa mertua serta sari kepada ibu mertua dan juga wang. Biasanya pasangan pengantin bertukar 3 kalungan bunga dan berkongsi segelas susu dicampur pisang. Majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara ikat janji dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lainnya. Undangan disapu dengan air kunyit dibawa ke kuil dan dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Majlis ini menandakan pasangan itu sah menjadi suami isteri. Dalam tradisi masyarakat India, mereka terlalu berpegang kepada adat dan budaya. Oleh itu, tidak menjadi satu kepelikan untuk kita mengetahui dan masyarakat dunia juga mengamalkan perkahwinan dengan mendahulukan adat dan budaya. Rekan-rekan sekalian, saya di sini ingin bermula dengan adat-adat pra-sebelum perkahwinan masyarakat India. Pada peringkat pertama, mereka akan menjalankan adat merisik yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengantin yang berminat untuk berkahwin. Sebagai kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Beberapa faktor yang perlu diberi tumpuan adalah faktor etnik, ekonomi, status sosial, dan juga aspek umum seperti tahap pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Adat ini dilakukan selepas adat berseri dilakukan. Bakal pergantian akan mengunjungi rumah bakal pergantian perempuan untuk melihat bakal pergantian lelaki akan mengunjungi bakal pergantian perempuan untuk melihat sedi paras rupa dengan perkahwinan calon isterinya. Seterusnya ialah pengkajian kekurangan antara kedua-dua bakal pergantian. Atau penyelesaian bakal pergantian dikenali sebagai Tirumana Pertubatan dijalankan terlebih dahulu dalam ancaman Hindu terdapat konsep perceraian. Terdapat 21 aspek perlu diambilkan kira untuk menentukan kesesuaian pasangan bakal pergantian dengan cara diilekan di manakah Hindu. Upacara sembahyang akan melakukan terlebih dahulu. Kemudian bapa pergantian perempuan akan membawakan parisan yang mengandungi sari dan diberi kepada anaknya. Pada masa yang sama, pergantian perempuan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan. Setelah itu, barulah pihak lelaki dan perjumatan lain boleh melihatkan peranan kumpul dengan lebih dekat lagi. Sebelum berlangsungnya hari perkahwinan, terdapat beberapa perkara penting perlu dijalankan, seperti penyediaan kad jemputan, tali, dan mahkota KA. Kad jemputan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkahwinan masyarakat India. Kad jemputan dibuat berdasarkan almanak Hindu, dan kesilapan bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kad jemputan yang dicetak akan disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Prosedur yang seterusnya adalah penyediaan tali. Kedua-dua pengantin akan menggalungkan tali pada lehernya sebagai simbol suci. Tali tersebut diikat dengan benang putih yang diolesi oleh kunyit. Manakala adat seterusnya dikenali sebagai mahkota KA. Mahkota KA dilaksanakan sebanyak tempoh 5 hari sebelum hari perkahwinan, dan menurut kepada firasat masyarakat India,
adat ini akan diadakan pada hari yang baik. Untuk menjalankan adat ini, sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mukuta ka'a. Upacara majlis perkahwinan. Upacara perkahwinan akan dimulakan dengan berdoa supaya kedua-dua pengantin mampu hidup dengan mesra hingga tua. Selepas acara menyarung cincin, beranda akan menjemai berbagai jenis pijeri. Kedua-dua pengantin akan bertukar nampan yang berisi dengan buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin perempuan sebagai tanda hormat kepada ibu bapa. Seterusnya, melaksanakan adat seperti penukan kelapa dengan susu untuk mendapatkan keberkatan. Kemudiannya, kedua-dua mempelai akan bertukar kalungan bunga 3 kali dan minum bersama-sama segelas susu yang dicampur dengan pisang sebagai tanda mereka sudah menjadi suami isteri. Antara faktor-faktor yang penting untuk diambil perhatian sebelum upacara perkahwinan diadakan supaya mendapat hidup yang bahagia adalah masa yang sesuai untuk mengadakan perkahwinan. Semasa perkahwinan, pengantin lelaki akan mengenakan dhoti yang dipadankan dengan turban dan wanitanya memakai sari digantikan dengan choli ketat. Lelaki Punjabi mengayakan dengan dhoti atau kurta, manakala wanitanya memakai seluar dengan baju labu yang dilengkapi dengan labuci dan sulaman benang emas. Selain itu, tangannya yang anggun akan dicat dengan henna dalam satu upacara yang mewah. Dan matanya juga akan digariskan dengan cat kelopak mata. Nasi daun pisang ini adalah makanan untuk vegetarian India. Nasi daun pisang ini mendapat nama daripada penggunaan daun pisang sebagai asas untuk nasi. Dalam nasi daun pisang, nasi dihidangkan di atas daun pisang dengan ikan jeruk dan papadum atau kari daging dan sayur-sayuran. Daun pisang digunakan kerana apabila nasi panas diletakkan di atas daun pisang, ia akan mengeluarkan wak pada lapisan atas daun pisang yang membantu sistem penghadaman. Selepas itu, semangkuk sayur-sayuran akan dibawa dan dihidang kepada tetamu. Tambahan pula, semangkuk hidangan pilihan yang mengandungi kari sotong, rendang kambing, cucur udang, ayam atau ikan bakalan. Selepas itu, daunnya akan dilipat. Daun pisang sentiasa dilipat ke arah diri mereka sendiri, melambangkan anda mahukan kembali untuk makan hidangan ini. Jika dilipat ke arah yang bertentangan selalunya akan dijumpai semasa di pengebumian sebagai simbol tidak mahu kembali mengalami peristiwa sedih sekali lagi. Muruku ialah makanan yang dihidangkan di majlis perkahwinan penganut Hindu. Tetapi masyarakat lain di Malaysia juga menyukai muruku sebagai hidangan makanan ringan untuk dinikmati di bila-bila masa. Masyarakat Melayu dan Cina juga menjadikan muruku sebagai hidangan untuk sambutan Tahun Baru Cina dan Aidilfitri. Emas merupakan hantaran yang amat popular di kalangan masyarakat India. Emas secara tradisinya diberikan oleh keluarga pengantin perempuan sebagai mas kahwin perkahwinan. Hari ini, kebanyakan isi rumah India telah beralih daripada emas kepada wang tunai atau harta atau mana-mana gabungan 2 atau 3. Dalam masyarakat India, ia amat digalakkan untuk membawa atau sediakan buah tangan untuk diberikan kepada tuan rumah sebagai terima kasih jika ingin menziarahi atau mengunjungi rumah tetamu. Selain itu, melangkah ke dalam rumah dengan menggunakan kaki kanan merupakan adat yang mereka sering mengikuti. Dalam segi adat tegur dan teguran, mereka tegur sama sendiri dengan sebutan vanakkam dan juga sering nanya tentang situasi kerja, cerita semasa, kesihatan atau sebagainya. Tetamu semestinya akan dihidang makan dan minuman yang mencukupi semasa berada di rumah tetamu. Proses kahwin dan pilihan masa yang bertuah akan ditentukan oleh ketua agama. Pilihan masa merupakan perkara yang amat penting agar mengelak dan menjauhi majlis dari berlakunya apa-apa bencana atau nasib yang buruk. Untuk mengelakkan diri dari keadaan yang buruk seperti apa-apa bencana atau nasib buruk,
Perkahwinan tersebut perlu dilakukan pada waktu matahari akan naik atau waktu tengah malam. Perkahwinan tersebut akan dilaksanakan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil. Jikalau dilaksanakan di kuil, Sami akan menyalakan api di satu kawasan 4 segi kuil lalu menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. Semasa merisik, bakal pengantin lelaki dan perempuan akan saling berkunjung di rumah sama sendiri ketika merisik. Tetapi ketika bakal pengantin perempuan pula berkunjung ke rumah bakal pengantin lelaki, dia dilarang mengikut sekali oleh kerana ia dianggap sebagai sesuatu yang kurang sopan. Selepasnya, kad jemputan perlu dibuat berdasarkan almanak agama Hindu tanpa apa sahaja kesilapan. Apa sahaja kesilapan yang terdapat berdasarkan almanak akan menjadi petunjukan bahawa perkahwinan tersebut akan berjalan secara tidak lancar. Kad jemputan tersebut juga perlu disapu dengan serbuk kunyit yang cair sebagai lambang keharmonian. Oleh sebab daging lembu dilarang dimakan dalam kalangan orang beragama Hindu, jikalau perkahwinan tersebut dilakukan di kuil, hanya sayur-sayuran boleh dihidangkan. Makanan yang lain tidak boleh dihidangkan selain sayur-sayuran. Akhirnya, pokok pisang akan dijadikan sebagai pintu gerbang untuk perkahwinan tersebut dan dilarang untuk membuang sesuka hati oleh kerana ia dianggap sebagai buang suci. Sebelum boleh sepenuhnya dibuang ke dalam sungai, ia perlu dibiarkan selama seminggu. Halo, nama saya Tan Hui Jing dan saya akan ucapkan kesimpulan. Pelaksanaan tugasan ini telah membantu saya dan rakan sekumpulan untuk mendalami ilmu pengetahuan kami mengenai perkahwinan masyarakat India yang terdapat di Malaysia. Kami berjaya untuk mengumpul banyak ilmu dan maklumat relevan yang berkaitan dengan proses perkahwinan masyarakat India di Malaysia dengan lebih terperinci. Maklumat tersebut telah pun dinyatakan di bahagian kandungan seperti pras sebelum majlis perkahwinan, sebelum majlis perkahwinan, juada semasa majlis perkahwinan, amalan dan pantang larang dalam perkahwinan, dan tradisinya. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai cara tata susila yang sopan dan bergaya yang menunjukkan identiti kaum India dan budaya mereka kepada kaum yang lain. Dengan itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa kebudayaan kaum masing-masing sangat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia untuk membentuk sebuah negara yang maju dan bertamadun. Terima kasih.